Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen Esensi. Malaysia berjaya meraih komitmen pelaburan 170 bilion ringgit sekaligus tertinggi dalam sejarah hasil pelaburan bersama China. Ia diperoleh daripada MOU melibatkan syarikat Malaysia dan China sempena lawatan rasmi Perdana Menteri ke negara berkenaan. Harga siling ayam dan telur kekal sehingga selepas Aidilfitri. Keputusan mengambil kira penggunaan bahan asas itu dalam kuantiti yang banyak sepanjang Ramadan dan Syawal nanti. Harga siling runcit semasa bagi ayam standard adalah RM9.40 sekilogram, manakala harga siling telur grade A adalah 45 sen sebiji, grade B dan C masing-masing 43 sen dan 41 sen di Semenanjung. Hampir 5,000 penerima bantuan kebajikan di bawah pelbagai program anjuran JKM telah berjaya keluar daripada kelompok miskin sepanjang tahun lepas. Jumlah itu terdiri daripada 533,167 penerima bantuan secara keseluruhan yang melibatkan peruntukan sebanyak RM2.4 bilion. Risda akan menambah depo pengeluaran lateks bagi meningkatkan pengeluaran komoditi itu. Langkah berkenaan juga dapat mengurangkan kebergantungan import lateks dari luar negara bagi kegunaan industri tempatan. Barisan Baharu Exco Kerajaan Negeri Melaka perlu menggambarkan komposisi kerajaan perpaduan seperti di peringkat persekutuan. Langkah itu akan mencerminkan kebersamaan dalam perkongsian kuasa meskipun BN menguasai 3/4 daripada kerusi Dun Melaka. RTM yang kini berusia 77 tahun akan terus memainkan peranan penting menyampaikan agenda nasional kepada rakyat meskipun berdepan pelbagai cabaran. Menerusi 6 saluran TV dan 34 stesen radio, RTM terus menjadi suara penghubung yang relevan dan diyakini rakyat. Penerapan pelbagai elemen baharu dalam siarannya selari dengan peredaran masa dan pembangunan prasarananya. Pasangan suami isteri maut manakala anak lelaki mereka berusia 2 tahun cedera selepas van yang dinaiki dipercayai hilang kawalan dan melanggar tembok jambatan di kiri jalan. Nahas berlaku di kilometer 41.02 Jalan Baru Kulim Baling kira-kira pukul 10.15 malam semalam. Saiful Azmi Muhammad Razali, 35 tahun maut di tempat kejadian, manakala isterinya Sailul Hayati Mat Isya, 36 tahun meninggal dunia di Hospital Kulim. Eskom merekodkan rampasan barang kawalan serta dadah bernilai RM33.29 juta di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone pada tahun lalu. Rampasan hasil operasi di darat dan laut yang dikoordinasikan oleh Eskom dengan pelaksanaan 1.4 juta pemeriksaan terhadap individu, kenderaan dan bot. Ia sekaligus menghasilkan 1,003 tangkapan atas pelbagai kesalahan. Sebuah bot nelayan tempatan ditahan kerana melakukan aktiviti penangkapan ikan di luar zon yang dibenarkan. Tangkapan dibuat pada jarak lebih kurang 9.6 batu nautika dari Samalajau semalam oleh Zon Maritim Bintulu. Bot terbabit dikendalikan seorang tekong warga tempatan bersama 5 kru warga asing. Hasil laut, bot dan peralatan menangkap ikan dianggarkan bernilai RM500,000. Depo Imigresen Sementara Sungai Bakap yang beroperasi sejak 15 Februari 2021 ditutup hari ini. Sepanjang beroperasi, ia telah menempatkan 2,224 tahanan dengan 62 pegawai imigresen bertugas dibantu 32 anggota rela. Depo berkenaan disewa bagi mengatasi kesesakan tahanan kerana tiada proses pengusiran dapat dilakukan berikutan pelaksanaan PKP akibat COVID-19. Baik, tular video pemandu kereta menabur paku di persimpangan jalan raya sejak semalam. Susulan itu, polis daerah Batu Gajah sedang mengesan pemilik kenderaan Nissan Almera bernombor pendaftaran AJK 869 bagi membantu siasatan. Insiden berkenaan dipercayai berlaku di kawasan lampu isyarat Jalan Ipoh, Lumut Pusing dekat Batu Gajah.
SKMM telah mengeluarkan arahan kepada semua syarikat telekomunikasi untuk melarang sebarang kandungan pautan pelokasi sumber seragam URL dalam khidmat pesanan ringkas SMS. Langkah berkenaan bagi mengelak pengguna menjadi mangsa penipuan dalam talian. Arahan tersebut akan berkuat kuasa secara berperingkat dan syarikat yang terlibat dapat melaksanakannya dalam masa yang terdekat. Langkah memastikan makanan dijual bersih dan selamat, pasukan pemantau Jabatan Kesihatan Sabah di setiap daerah giat menjalankan pemeriksaan berkala di semua bazar Ramadan. Setakat ini lebih 270 premis telah diperiksa dan 20 notis dikeluarkan. SWM Environment Sdn Bhd mempergiat kempen kepada pengunjung Bazar Ramadan untuk membawa bekas makanan sendiri sebagai usaha memberi kesedaran kepada masyarakat untuk mengelakkan pembaziran makanan ketika bulan puasa. Kempen membawa bekas sendiri itu juga bagi mengelak masyarakat membeli secara berlebihan di samping meminimumkan penggunaan beg plastik. Baik saudara, Sabah berselawat yang dianjurkan RTM Sabah ketika ini berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Kita terus saja bersama dengan Abdul Kahar Omar yang berada di sana. Kahar, silakan. Sabah berselawat bagi tahun 2023 telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur sebentar tadi sekitar 5.45 petang. Program Sabah Berselawat bagi tahun ini dikelolakan oleh RTM Sabah menerusi Sabah FM dan merupakan program yang julung kali diadakan dengan kerjasama badan-badan dakwah di seluruh negeri di Sabah. Ia bertujuan untuk menghimpunkan seluruh umat Islam di negeri ini, khususnya golongan belia di Sabah, agar Sabah sama berselawat ke atas baginda Rasul. Dan antara lain bagi pengisian program ini iaitu penyampaian sumbangan kepada pelajar-pelajar tahfiz dari golongan asnaf di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu ini, dan selain itu juga bagi rancangan Sabah Berselawat ini akan diisi telah pun dimulakan dengan solat maghrib, padu maghrib, isya dan tarawih, dan selepas itu Sabah Berselawat bagi tahun 2023 dijangka akan bermula selepas solat sunat tarawih nanti. Sekian, Abdul Kahar Haji Omar, Sabah Berselawat dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah ini. Untuk itu kita kembali bersama dengan syair. Silakan. Baik, terima kasih Kahar langsung dari Sabah. Kementerian Kesihatan akan membentangkan RUU baharu bagi akan mengawal selia semua produk merokok. Ia bagi memastikan kawalan terhadap sediaan nikotin atau gel mengandungi nikotin di dalam cecair rokok elektronik atau vape. RUU akan dibentang oleh Menteri Kesihatan pada mesyuarat kedua Penggal Kedua Parlimen ke-15 Mei ini. Ini pula isu doktor kontrak. Jemaah Menteri bersetuju menubuhkan jawatan kuasa peringkat tertinggi yang menggabungkan beberapa kementerian dan agensi, termasuk pembabitan Ketua Setiausaha Negara. KKM sentiasa peka dengan permasalahan serta permintaan yang ditimbulkan dan memastikan ia diteliti sesuai dengan isu semasa. Langkah atasi kekurangan guru, Kementerian Pendidikan akan mengadakan pengambilan khas guru-guru baharu dalam tempoh terdekat. KPM kekurangan guru kira-kira 19,431 orang berikutan persaraan wajib, persaraan pilihan, kenaikan pangkat, cuti belajar, cuti tanpa gaji, meletak jawatan dan meninggal dunia. Kementerian Pendidikan Tinggi tidak menghalang mana-mana individu maupun pihak tertentu untuk mengadakan program di universiti. Walau bagaimanapun, kebenaran tersebut hendaklah diperoleh terlebih dahulu daripada pengurusan universiti dengan mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan. Perbincangan juga harus diadakan agar semua urusan membabitkan universiti terlibat berjalan lancar. Permohonan peruntukan hampir 45.5 juta ringgit bagi mengatasi kesesakan lalu lintas di CIQ Kompleks Sultan Abu Bakar Johor Bahru akan disegerakan. Projek terlibat ialah penambahan akses laluan masuk ke zon menunggu kenderaan berat, import dan ekspor serta menggabung dan membina bumbung dewan bagi penumpang bas. Begitu juga kemudahan seperti kafe, surau, tandas dan membuka laluan kontra dari Malaysia ke Singapura.
Malaysia dan Vietnam meneruskan komitmen bagi memperkukuh hubungan dua hala dan serantau. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua Menteri Luar berkata ke arah itu Malaysia dan Vietnam kekal komited untuk melaksanakan Pelan Tindakan 2021-2025 di bawah perkongsian strategik. Malaysia dan Vietnam meraihkan 50 tahun hubungan diplomatik tahun ini. Susulan kes seorang jurulatih yang didakwa melakukan gangguan seksual terhadap atlet wanita, untuk itu seorang pegawai pelindung daripada Majlis Sukan Negara akan ditempatkan bersama skuad berbasikal Bukit MTB bagi memastikan keadaan sentiasa terkawal. Menteri Belia dan Sukan berkata pihaknya juga akan memantau perjalanan siasatan berkenaan. Kebakaran hutan di Thailand menyebabkan dua daerah diisytiharkan sebagai zon kecemasan. Kebakaran menjejas sekurang-kurangnya 800,000 meter persegi kawasan hutan merentasi 3 bukit wilayah Nakhon Nayok di timur laut Bangkok. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha turut mengarahkan kejadian yang menyebabkan pencemaran udara kronik di beberapa bandar utama Thailand diselesai segera. Sehubungan itu, beratus-ratus anggota bomba dan askar Thailand kini mempertingkat usaha memadam kebakaran berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 maut dan puluhan yang lain dimasukkan ke hospital akibat puting beliung yang melanda Arkansas, Amerika Syarikat. 1 kematian dilaporkan di utara Little Rock, manakala 2 lagi kematian dilaporkan di Bandar Win. Puting beliung juga menyebabkan lebih 80,000 penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Selain Arkansas, puting beliung turut melanda Tennessee, Wisconsin, Iowa dan Mississippi. 11 terbunuh manakala 5 lagi cedera dalam kejadian rempuhan di Karachi, Pakistan. Mangsa yang maut termasuk 5 wanita dan 3 kanak-kanak. Kejadian berlaku apabila orang ramai berebut mendapatkan bantuan tepung percuma di sebuah kilang. 8 maut dalam cubaan merentas sungai untuk memasuki Amerika Syarikat secara haram di Kanada. Ia selepas 2 lagi mayat terbaharu ditemukan polis Kanada berhampiran sempadan negara itu semalam. Polis yakin tiada lagi korban jiwa baharu setelah 6 mayat tragedi tersebut telah ditemui Khamis lalu. Di Switzerland, 15 penumpang cedera dalam insiden 2 kereta api tergelincir di 2 lokasi berasingan. Ia melibatkan kereta api pertama yang tergelincir sekitar pukul 4.30 petang waktu tempatan di Lucius. Diikuti kereta api kedua 20 minit kemudian di Burenzumhof. Kesemua mangsa kini dirawat di hospital dan siasatan awal mendapati punca utama insiden disebabkan cuaca ribut. Sebuah kapal Denmark yang diserang lanon di Teluk Guinea Sabtu lalu berjaya ditemukan semula. Menurut penyelamat, 3 kru mengalami kecederaan ringan manakala 6 lagi telah diculik. Kapal tangki minyak dan kimia itu diserang lanon ketika berada di Port Point Nord di Republik Kongo. Usaha giat dijalankan bagi memastikan kapal kembali ke destinasi dengan selamat. Pengeksport Malaysia bakal menikmati akses keutamaan tambahan ke pasaran United Kingdom susulan penyertaannya dalam perjanjian komprehensif dan progresif untuk perkongsian Trans-Pasifik. Mereka turut menikmati pengecualian duti import bagi produk seperti minyak, sawit, getah elektrik dan elektronik sebaik saja CPTPP berkuat kuasa di negara berkenaan. Pernyataan itu juga membuka peluang baharu bagi komuniti perniagaan tempatan meneroka sumber yang lebih luas pada harga lebih kompetitif. Malaysia menyokong usaha memperkasa kerjasama ASEAN. Ia merangkumi isu seperti kelestarian, kesihatan awam, keterjaminan makanan, peralihan tenaga dan ekonomi digital. Turut dicadangkan pendekatan jalur merah untuk menggalakkan negara anggota bersatu terutamanya dalam isu berkepentingan bersama. Perbadanan Prima menandatangani MOU untuk SCID, anak syarikat Sany Group yang berpangkalan di China. Kerjasama bertujuan membina kediaman mampu milik menggunakan teknologi sistem binaan berindustri IBS. Kerjasama tersebut merupakan langkah penting menyokong aspirasi meningkatkan pemilikan kediaman mampu milik berkualiti untuk rakyat Malaysia.
Penyelesaian perdagangan antara India dan Malaysia kini boleh menggunakan mata wang rupi sebagai tambahan kepada kaedah penyelesaian semasa. Menurut Pejabat Suruhanjaya Tinggi India ke Malaysia, keputusan itu dibuat oleh Bank Pusat India pada Julai 2022 yang membolehkan penyelesaian perdagangan antarabangsa dalam rupi. Inisiatif Bank Pusat itu bertujuan memudahkan pertumbuhan perdagangan global selain menyokong kepentingan komuniti perdagangan global dalam rupi India. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana edisi ulang tahun RTM ke-77 bersama Syaril Sarapuddin dan Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.